wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta ya Allah taj'alul huzna sahla. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu pada episod yang 47 ini, bahagian kedua tentang herba-herba tradisional dan penyakit kanser ataupun herba-herba sunnah. Telah kita ambil pada bahagian yang pertama, yakni tentang manfaat buah durian Belanda dan khasiatnya ataupun dipanggil soursop. Dan kita telah ambil bahawa durian Belanda ini ataupun pucuk durian Belanda ini mempunyai berbagai manfaat, dan di antaranya adalah menghambat sel kanser lebih cepat. Yang kedua, membasmi penyakit diabetes ataupun mengontrol blood sugar level. Yang ketiga adalah mengontrol kadar kolesterol. Dan yang keempat, insya-Allah mengatasi penyakit paru-paru. Dan pada musim pandemik COVID-19 ini kita perlu meningkatkan sistem kekebalan kita ataupun immune system. Dan dikatakan bahawa efikasi soursop leaf for cancer, soursop leaves effectively at killing cancer cells quickly as secured. From the need of chemotherapy is expensive and too many side effects, soursop leaves can be used as an alternative. Inilah di antara manfaat durian Belanda ataupun daun, dikatakan pucuk durian Belanda ini. Sebagaimana saya katakan, apabila ada satu pucuk ada 12 daun, kita bukan ambil 4 yang pertama, tapi kita ambil 4 yang kedua. Maknanya yang nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Dan ketahuilah apabila kita nak petik pucuk durian Belanda ini, sebaik-baiknya selepas jam 11, kerana ketika itu daunnya telah mendapat asupan fotosintesis, makna pemakanan yang sihat. Di situlah timbulnya khasiatnya. Seterusnya, sebagaimana dikatakan, daun durian Belanda dikenal dapat membantu menghambat sel-sel kanser lebih cepat dibandingkan dengan pengobatan secara kemoterapi. Dan kajian saintifik dapat membuktikan bahawa daun durian Belanda dan buahnya membantu untuk melemaskan sel-sel kanser sehingga akhirnya mati. Ini adalah fakta, dia bukan mitos. Semua amalan jika diizinkan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa fa idza usiba ad-da'u dawa bari'a bi iznillah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apabila jodohnya bertemu antara penyakit dan obat, bari'ah, pasti akan sembuh dengan syaratnya biiznillah. Namun mengikut kajian ini, bahawa sekiranya terdapat 10 penderita kanser, mungkin 3-4 dapat diselamatkan. Tapi mereka yang kanser pada stage yang keempat dan yang kelima, perlulah dinasihatkan agar mereka pergi mendapatkan rawatan doktor pakar. Dan seterusnya, pada hari ini tidak ada masalah untuk kita rebus daun durian Belanda, kerana sekarang sudah terdapat dalam sachet teh sachet durian Belanda. Dan seterusnya kita nak membincangkan tentang manfaat herba-herba tradisional atau herba-herba sunnah dan penyakit kanser. Di antaranya ada yang mengatakan terdapat dalam kitab
Ibn Qayyim Al-Jauzi Tibbun Nabawi. Kata Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi, mungkin di antara penyakit kanser dinamakan saratan. Saratan itu boleh jadi gangguan syaitan ataupun jin ataupun permainan sihir. Maka seorang pesakit kanser itu perlu segera kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat. Perlu mengamalkan doa-doa perlindungan pagi, petang, siang, malam. Dia perlu bertawakal dan redha apapun penyakit yang Allah timpakan atasnya. Perlu mengamalkan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan satu lagi, dia perlu senantiasa banyak mengamalkan. Berjalan di bawah sinaran matahari, didedahkan dirinya sekurang-kurangnya 1 hari setengah jam, pagi dan petang. Pagi sebaik-baiknya selepas matahari jam 8.30, 9 sehingga jam 11. Dan akhir sekali mengamalkan herba-herba sunnah nabawi. Dan di antaranya yang mana telah terbukti dalam herba-herba keasupan, jadi kearifan lokal, antaranya adalah keledek ataupun ubi keledek. Manfaat kesihatan apabila kita membudayakan makan ubi keledek sebagai pencegahan, kerana kandungan nutrisi yang terdapat pada ubi keledek, kita boleh mendapatkan manfaat kesihatan seperti ubi keledek merupakan salah satu makanan kesukaan masyarakat Melayu kita ataupun orang Cina ataupun bangsa lain. Kerana selain rasanya yang manis dan enak, ubi keledek termasuk makanan yang mudah cara pengolahannya. Hanya direbus sahaja, dibersihkan dan direbus dan dicampurkan sedikit madu ataupun dia panggil raw sugar ataupun gula teri. Tidak heran jika banyak macam-macam olahan ubi jalar ataupun dipanggil ubi keledek yang kita makan tadi. Maka inilah yang mana ada yang color ungu, ada yang color sedikit cerah, mengikut daerah dan negeri. Dikatakan bahawa manfaat ubi keledek, apabila kita mengamalkan makan ubi keledek, memberi manfaat untuk mengurangi risiko peradangan ataupun inflammation dan kegemukan. Selain daripada kandungan vitamin A ataupun vitamin E pada bahan makanan ini, ia juga mendukung sistem kekebalan ataupun immune system sehingga menguatkan kemampuan tubuh badan untuk melawan segala macam penyakit, dan dibantu dengan vitamin D3 dan mendapatkan pancaran matahari yang cukup. Kita memerlukan ultraviolet B. Tak hanya itu sahaja, kandungan antioksidan yang terdapat berhubungan dengan pigment color jenis yang terdapat pada ubi keledek memiliki sifat anti-inflammation yang bermanfaat untuk kesihatan secara menyeluruh dan mencegah berbagai macam penyakit, bakteria dan sebagainya. Dikatakan ubi jalar atau ubi keledek termasuk salah satu bahan makanan memiliki skala indeks glycemic yang tergolong rendah. Ini artinya kecepatan ubi keledek menjadi gula darah tidak terlalu tinggi yang bererti baik untuk kesihatan. Selain dari itu, sebuah kajian telah menunjukkan ada penurunan resisten gula darah terhadap insulin pada penderita diabetes. Tak hanya itu sahaja, sahabat-sahabatku khazanah Islam, kandungan serat yang terdapat pada ubi keledek juga penting untuk mengatasi diabetes ataupun kencing manis. Dalam mengandali gula darah atau blood sugar level, pada tahun 2018 telah ditemukan bahawa orang yang makan serat keledek dapat bantu mengalami diabetes type 2 rendah. Mana ada sedikit pengurangan ataupun kesan. Oleh sebab itu, para ahli menyarankan orang yang dewasa yang sudah menginjak usianya lebih daripada 90
tahun agar mengamalkan sekurang-kurangnya setiap hari antara 100 hingga 150 gram serat setiap hari daripada ubi keledek. Maksudnya kalau 100-150 boleh jadi satu batang kecil daripada ubi keledek. Dengan mengkonsumsi ubi keledek boleh membantu anda memenuhi keperluan serat yang kita perlu. Kita perlu serat, fiber untuk mengatasi penyakit kencing manis. Begitu juga mengontrol tekanan darah, menjaga asupan natrium agar tetap rendah, sangat penting dalam menurunkan tekanan darah, blood sugar level ataupun blood dipanggil tekanan darah. Bahkan American Heart Association menyarankan anda untuk menghindari berbagai makanan yang memiliki kandungan garam yang tinggi. Justru itu mengamalkan makanan yang tinggi kalium dapat memberikan manfaat dalam mengontrol tekanan darah, blood pressure yang terdapat kalium pada ubi keledek. Oleh kerana itu, memakan ubi keledek memiliki manfaat untuk membantu anda mengontrol kadar gula anda. Begitu juga bagaimana kita lihat menurut kajian, sebab ubi keledek yang berukuran sedang sahaja, dia memiliki kandungan 542 mg kalium. Dengan begitu, memakannya dapat membantu anda memenuhi 5% keperluan asupan kalium harian. Sementara itu, para ahli merekomendasikan orang dewasa untuk mengamalkan kurang lebih 250 gram ubi keledek yang mengandungi kalium setiap hari untuk mendapatkan manfaatnya ataupun asupannya. Selain itu, dapat membantu menurunkan 20% risiko sakit jantung daripada berbagai penyebab kematian. Dan yang kita nak bincangkan ialah ubi keledek dapat mengurangi risiko kanser. Ubi keledek kaya akan kandungan antioksidan, iaitu salah satu nutrisi yang dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit kanser. Sebuah penelitian pada tahun 2018 menyatakan bahawa anthocyanin, salah satu jenis antioksidan yang anda dapat temukan pada ubi keledek, dapat memperlambatkan pertumbuhan sel-sel kanser dengan izin Allah. Tak heran jika mengamalkan ubi keledek dapat membantu mengurangi risiko anda dalam mengalami kanser prostat ataupun bara usus hingga kan bara payudara, semuanya biiznillah, sebagaimana sabda Nabi SAW, likulli da'in dawa wa idza usibat da'ud dawa bari'a biiznillah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat dan penyakit padan match, pasti akan sembuh dengan syarat biiznillah. Yang keempat, yang paling penting sekali ialah ubi keledek dapat menguatkan, meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh. Tahukah anda bahawa satu batang ubi keledek memiliki kandungan vitamin C hingga setengah daripada keperluan harian. Jadi tidak perlu kita nak mengambil pil vitamin C ataupun apa-apa sahaja dia panggil vitamin-vitamin yang lain ataupun suplemen-suplemen vitamin C. Kerana ubi keledek mengandungi vitamin C merupakan salah satu jenis antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan imun sistem. Selain itu, kandungan vitamin A dan E pada makanan ini juga ataupun pada ubi keledek ini juga mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga menguatkan kemampuan
untuk melawan penyakit. Begitu juga pada musim pandemik COVID-19 ini, kita perlu menguatkan imun sistem kita untuk melawan segala macam virus, penyakit, bakteria ataupun varian dan sebagainya. Dengan syarat kita juga membantu tubuh kita ini sekurang-kurangnya satu hari mendapat 20 hingga setengah jam pancaran matahari yang sungguh manfaat untuk mencegah segala macam penyakit. Inilah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Setiap pagi setelah Nabi SAW sarapan, Nabi akan salat duha, 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Kemudian Nabi akan keluar dari rumah, berjalan di bawah sinaran matahari untuk mendapat pancaran matahari untuk menguatkan sistem kekebalannya ataupun immune system. Maka dari itu, jika kita mengkonsumsi ubi keledek memberi manfaat untuk mengurangi risiko peradangan dan kegemukan. Selain itu, kandungan vitamin A dan E pada bahan makanan ubi keledek ini juga mendukung sistem kekebalan tubuh badan kita sehingga menguatkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai macam penyakit. Seterusnya, herba-herba tradisional sunnah yang kedua adalah minyak zaitun, sehingga Allah bersumpah dalam surah Tin, wattini wazzaitun, dan didukung oleh hadis Nabi SAW dengan mengatakan kuliz zaita waddahinu bih, makanlah minyak zaitun dan sapulah badan kamu, sapulah kulit-kulit kamu, minyak rambut kamu sebagai minyak rambut, kerana ia berasal daripada syajaratun mubarakah, dari pohon. Pohon zaitun ini adalah daripada pohon yang diberkati. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, hadisun sahih Al-Hakim, sebagaimana terdapat dalam artikel Zaid ETL 2010. Mengikut kajian-kajian saintifik telah terbukti, dia panggil the miracles of olive oil and cancer. Di antara beberapa khasiat, dia katakan olive oil and cholesterol, maknanya mengurangkan kolesterol dalam darah. Olive oil and cancer. Olive oil and breast cancer. Wa'iyazbillah, semoga Allah pelihara. Olive oil and cancer of uterus, pangkal rahim. Olive oil and stomach cancer. Olive oil and colon cancer, maknanya barah usus. Olive oil dan skin cancer. Dan begitu juga olive oil and stomach ulcer. Ini menurut Dr. Yusuf Al-Haj Ahmad dalam kitabnya The Islamic Medicine, The Key to a Better Life. Begitu juga satu kajian yang telah dilakukan oleh Archives of International Medicine 1998 telah disiarkan pada November 1995 yang melibatkan 2,564 wanita yang terkena kanser payudara. Telah terbukti kesannya bahawa risiko kanser payudara ini dengan mengamalkan minyak zaitun setiap hari, pagi sekali, petang sekali, satu sudu makan selama 40 hari. Akhirnya setelah 40 hari mereka buat tes darah. Kajian telah dapat membuktikan bahawa mereka yang melazimi memakan minyak zaitun dapat mencegah daripada penyakit ataupun kanser payudara. Ini terdapat dalam Islamic Medicine, The Key to a Better Life oleh Dr. Yusuf Al-Haj. Nah, namun kita kena berhati-hati. Bukan semua minyak zaitun, tetapi pastikan dia adalah organic, extra virgin olive oil. Organic ni ditanam secara semula jadi, secara natural. Extra virgin maknanya ia merupakan perahan pertama daripada buah minyak zaitun itu. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, kesan minyak zaitun dari segi perubatan telah terbukti
Minyak zaitun menguntungkan dari segi perubatan adalah dengan kadar masam ataupun fatty acid terdapat pada lemaknya dan kadar antioksida. Kajian-kajian menunjukkan minyak zaitun memberikan perlindungan daripada gangguan syaitan dengan mengawal jumlah kolesterol tidak baik. Mana apabila dalam saluran darah kita ada tumpukan kolesterol, ia boleh menghambat ataupun dia akan membenarkan syaitan menyelinap ke dalamnya. Jadi maka itu apabila saluran darah kita ini bersih daripada kolesterol dengan mengamalkan minyak zaitun, maka penyeliapan syaitan daripada saluran darah kita ini agak sukar. Selain daripada itu, ia juga mampu meningkatkan HDL, High Density Lipoprotein. Ini adalah kolesterol yang baik menurut Dr. Yusuf. Dan yang ketiga, di antara tradisional herba tradisional sunnah ialah khasiat kurma ajwa. Nabi SAW bersabda, Al-ajwa minal jannah wa fiha shifa'un minas sum wal kama'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil'ain. Yang bermaksud kurma ajwa berasal dari syurga, minal jannah. Ia merupakan penawar racun dan cendawannya adalah sejenis manna dan salwa dan airnya merupakan obat mata. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam susunan daripada Jabir radhiyallahu an. Adapun manfaat. Setelah kajian dilakukan, pendapat yang mengatakan bahawa hadis membincangkan mengenai kurma ajwa Madinah. Hadis ini membincangkan tentang kurma ajwa Madinah ataupun ajwa aliyah. Nabi menganjurkan agar kita mengamalkan 7 biji kurma ajwa setiap pagi. Dikatakan sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwa dari daerah aliyah Madinah, ketika dia bangun tidur, maka tidak ada racun dan sihir yang dapat mencelaka dan membahayakannya pada hari itu. Hadis sahih Bukhari, Muslim, dan dikatakan hadis ini timbul sebelum turunnya surah Al-Mu'awwidhatain. Begitu juga menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, mengapa 7 biji? Dalam kitab An-Nabawi, dalam kitab Perubatan Nabi, Ibnu Qayyim mengatakan khasiat 7 biji kurma mempunyai makna rohani dan ketentuan Allah. Allah mencipta 7 tingkatan langit dan begitu juga lapisan bumi. Dan dikatakan menurut satu kajian secara saintifik, dikatakan mengapa Nabi SAW mengatakan orang yang mengamalkan 7 biji kurma ajwa tidak akan terkena sihir adalah kerana sihir itu datang daripada mata. Ancamannya disasarkan pada mata. Maka menurut kajian, kurma ajwa ada mengandungi kimia ataupun satu mineral yang boleh menguatkan kekuatan mata kita sehingga sihir tak akan pancar. Tidak mampu untuk memancar sasaran pada mata kita. Nah, kajian saintifik telah membuktikan ajwa date from Madinah useful in the prevention of disease like cancer. Jadi maknanya ia dapat mencegah daripada kanser, daripada gangguan sihir dan begitu juga keracunan makanan. Maka menurut kajian ini, sahabat-sahabatku khazanah Islam, King Saud University discovered the health benefits of ajwa dates. A new research says it has found evidence that ajwa's date from Medina contains active elements useful in the prevention of disease such as cancer. The research has carried out in Riyadh-based King Saud University to discover health benefits of ajwa dates, which resulted in the finding that the fruit has anti-inflammatory properties similar to commercial available drugs ataupun ibuprofen.
Dikatakan bahawa kajian ini telah mendapati bukti-bukti ataupun evidence daripada korma ajwa Madinah yang mengandungi elemen-elemen yang sangat aktif dan berguna untuk pencegahan penyakit-penyakit, di antaranya adalah parah ataupun kanser. Dan kajian ini telah dipublishkan. The study found that the inhibition rate in ajwa was equal to existing commercial antioxidant products available in the market. The research was published in the 61st issue of the US-based Journal for Agriculture and Food Chemistry at King Saud University. Dan dikatakan bahawa kajian ini telah membuktikan, mendapati bahawa kadar ajwa ia sama dengan ubat-ubat komersial antioksidan yang terdapat di pasaran. Begitu juga kajian ini telah disebarkan pada 61 isu jurnal US based berkaitan dengan agriculture, tumbuh-tumbuhan dan food chemistry. Dan pada King Saud University, seorang Profesor Morali Daran Nair, Head of Natural Materials Laboratory at the University of Michigan, conducted the research in collaboration with King Saud University Date Palms Research Chair. Dikatakan Profesor Morali Daran, ketua dalam bahagian obat-obat tradisional asli di Makmal University Michigan, telah melakukan satu research bersama dengan King Saud University tentang pohon korma ataupun korma ajwa. Maka selain dari itu, kita telah ambil 3-4. Pertama, daun durian Belanda. Yang kedua, minyak zaitun. Begitu juga ubi keledek. Dan yang keempat adalah khasiat korma ajwa Madinah. Maka bagaimana untuk lebih kuatkan kesannya, tidak dapat dinafikan bahawa baik minyak zaitun, baik ubi keledek, durian Belanda dan sebagainya, termasuk korma ajwa, kita bacakan surah Al-Fatihah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran padanya supaya menguatkan, kerana pembacaan Al-Quran mempunyai kesan yang besar terhadap segala macam penyakit, kerana ini adalah janji-janji Allah dalam surah Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan telah kami turunkan Al-Quran yang terdapat padanya apa-apa sahaja penawar bagi penyakit, dan begitu juga syifa, dan begitu juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi apabila dibaca ayat-ayat Al-Quran, kesan yang ada pada ketenangan yang tepat ketika membaca huruf-huruf dan kalimat-kalimat Al-Quran yang mempunyai mad panjang, makharijil huruf, mempunyai kesan terhadap tubuh badan kita. Begitu juga kesan terhadap suara yang seimbang pada perkataan-perkataan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran apabila dibacakan kepada herba-herba sunnah ini, termasuk korma ajwa, madu ataupun minyak zaitun, ia mempunyai kesan kerana informasi Al-Quran itu akan dipindahkan ke dalam tubuh badan kita dan melawan sel-sel kanser, dan begitu juga merawati ataupun dipanggil repair sel-sel yang telah mati ataupun rosak. Kita mengetahui bahawa pencipta segala macam penyakit adalah sama dengan yang menurunkan Al-Quran ataupun wahyi. Menurut Dr. Yusuf Al-Hajj Ahmad dalam kitabnya Islamic Medicine, The Key to a Better Life. Jadi begitulah keadaan khasiat-khasiat lain korma ajwa. Hadis
yang meriwayatkan dalam sunan daripada hadis Mujahid, Sa'ad berkata, pada satu masa aku sakit, jatuh sakit. Rasulullah SAW datang mengunjungiku dan meletakkan tangannya pada dadaku sehinggalah aku rasa dingin. Tangan baginda Rasulullah SAW pada jantungku dan dia berkata, sesungguhnya kamu menderita sakit jantung. Panggillah Haris ibn Kalada, doktor Arab pakar perubatan, kerana dia mengetahui rawatan ini. Suruh dia ambil kurma ajwa Madinah dan menggiling blend biji kurma ajwa dan berikan padanya dan melalui mulut. Sekedar-kedar lebih kurang antara 50 gram tadi. Ataupun dicampur dengan madu asli dan dimakan sedikit demi sedikit pagi dan petang. Begitulah sahabat-sahabatku khazanah Islam yang telah kita ambil beberapa manfaat daripada herba tradisional sunnah, yang mana pertamanya adalah kearifan lokal yang terdapat pada daun durian Belanda, keledek dan begitu juga ibu keledek dan minyak zaitun, termasuk juga kurma ajwa dan sebagainya. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita dapat memanfaatkan apa sahaja kearifan lokal ataupun tumbuh-tumbuhan, pucuk-pucuk, daun, sayuran dan buah-buahan, dan begitu juga herba-herba sunnah dalam kita mencegah diri kita daripada berbagai penyakit, di antaranya adalah bara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memeliharanya. Sambil itu kita mengamalkan doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin. Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dhi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekalian, insya-Allah selamat mencobanya, mengamalkan herba-herba sunnah untuk mencegah diri kita daripada penyakit kanser dan begitu juga apa-apa saja penyakit-penyakit yang menular di udara yang lepas, termasuk bakteria, kuman-kuman dan begitu juga COVID-19. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal jami' muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi